أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 7, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 7, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketujuh, qudrah. Ketujuh daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, ataupun 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Ketujuh daripada 13 sifat ataupun 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui secara tafsil. Kita masyhurnya 20, tapi jalanan dalam kitab Faridah ni 13. Jalanan dalam kitab Faridah 13. Kemudian barulah disusuli cerita berkaitan dengan maknawiyah kaunuhu. Tapi 20 juga orang dalam kitab Faridah ni. Tetapi dia bilang sifat yang pertama, kedua, sampailah kepada sifat 13. Berarti setakat tu kemudian dibahagikan sifat 13 ni kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, barulah maknawiyah, barulah dia masuk kepada maknawiyah. Yang pertama kaunuhu qadiran, yang kedua kaunuhu muridan. Dia cara dalam kitab Faridatul Faraid, maknanya dia kira jalanan Imam Asy'ari 13, kita masyhurnya 20. Jadi ketujuh dari 13 ataupun 20 qudrah. 13 ke 20 ke yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu, secara terperinci. Yang mana 13 ataupun 20 ni kita mengetahui dan berpegang, selamat dah kita daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil kita ni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu secara tafsil, tetapi secara ijmal, secara umum, secara ringkas, kita wajib mengetahui dan berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah maha suci daripada sifat kekurangan adalah ada langit, ada bumi, ada makhluk, ada kita ni. Itu secara ijmal. Bukan sifat Allah 30, bukan sifat Allah 13 ataupun 20. 13 ataupun 20 tu itu atas jalan tafsil, atas jalan detail satu. Kita jangan lupalah di awal kitab Faridatul Faraid ni.
Permulaan secara ijmal, kemudian secara tafsil. Nanti kita bicara berkaitan dengan malaikat, ijmal, tafsir juga. Nanti dalam kitab Faridatul Faraid bicara bab kitab, ijmal, tafsir juga. Bicara bab rasul, ijmal, tafsir dua juga. Rukun iman yang kedua, beriman dengan sekalian malaikat. Sekalian. Kesemua kita wajib beriman. Itu beriman secara ijmal, secara ringkas. Bagi Allah Ta'ala malaikat, yang mana malaikat ni makhluk Allah yang paling banyak, yang paling besar sekali. Kita beriman dengan sekalian malaikat tu makhluk Allah. Tapi yang wajib kita beriman secara satu-satu, hak 10 tu lah. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, hak 10 tu. Tu secara satu-satu. Kemudian malaikat hafazah yang duduk pelihara kita ni, malaikat hamalatul arsy, 4 malaikat yang menanggung arasy sekarang. Lepas daripada qiyamah jadi 8 malaikat yang menanggung arasy. Hak tu kita wajib beriman secara tafsil, satu-satu. Kita beriman dengan sekalian kitab. Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul ni banyak. Ada kata 104 buah, ada kata 114 buah. Tetapi yang wajib kita beriman secara satu-satu 4 je. Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Adakah kita ada 4 aja? Tak, banyak. Adakah kita hanya beriman dengan 4 kitab? Tidak. Rukun iman yang ke-6 bukan beriman dengan 4 kitab, beriman dengan sekalian kitab. Sekalian bukan 4. Hak sekalian tu secara ijmal. Hak 4 ni secara tafsil. 4 ni. Gitu je lah. Kemudian kita wajib beriman dengan sekalian rasul. Rasul ramai. Lepas tu hak 25 tu, hak 25 tu, hak nama tercatat di dalam Al-Quran. Hak tu hak 25 kita wajib beriman secara tafsil, secara sorang. Hak 25 tu. Tapi rukun iman yang keempat bukan beriman dengan 20 rasul, 25 rasul. Beriman dengan sekalian. Mana apa ni? Kita beriman ramai nabi, ramai rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai mana? Kita biasanya gak nabi 124,000 orang. Rasul 313, ada kata 314, ada kata 315. Tu. Ramai nabi rasul ni. Tu kita beriman secara ijmal. Secara tafsir hak 25 tu. Hak 25 rasul tu kena beriman seorang. Pada dia. Tu secara tafsir. Atau tafsir apa? Secara detail. Ijmal beriman dengan sekalian rasul. Tu secara umum. Kadang Datuk Guru sebut, dia kata secara borong. Apa makna borong? Dia kata secara borong. Lepas tu tafsir runcit ke mana? Tak biasa kalau Datuk Guru sebut ijmal, dia terjemah dengan borong. Ni beriman secara borong, dia kata. Borong kita faham ke tak borong ni? Secara pukal apa ke? Pukal apa ke? Ke pukal mana apa pula? Secara kasar je. Kemudian secara tafsir ni secara terperinci, secara detail. Jadi secara ijmal beriman dengan sekalian nabi rasul. Tetapi hak kita wajib beriman secara sorang-sorang, hak rasul 25 tu, hak tu kena beriman sorang-sorang lah tu. Beriman seorang-seorang ni tak nanti kita ngapa. Adam, Nuhu, Soleh, apa semua tu. Gelak gambar kita nak ngapa seorang-seorang gitu. Ada ni. Budak-budak bolehlah dia ngapa. Tu pun dia buat lagu kadang-kadang. Dia buat lagu. Kita orang tu suruh susun Rasul 25 tak cukup. Lepas tu apa makna kita beriman Rasul 25 ni? Didatangkan mana-mana Rasul 25 kita mengetahui dan kita beriman. Ianya Rasul Syuaib di sini dah ni. Memang kita beriman Syuaib Rasul. Lut di sini dah ni. Kita beriman Lut tu Rasul. Nuh Rasul. Ilyas Rasul.
Ilyas Rasul. Gitu je lah. Zulkifli. Zulkifli itu nama orang Melayu kita kata. Tak, Rasul. Saya takut kata Zulkifli itu. Orang Zulkifli orang Melayu tu kan. Tak, Rasul Zulkifli. Ayub Rasul. Ada ni. Tu panggil apa tu? Beriman secara seorang-seorang. Tak wajib kata kena ngapa, kena susun. Tak, duduk sini. Dengan bahawa didatangkan mana-mana nama daripada 25 tu, duduk sini dah. Kita mengetahui dan kita berpegang ianya adalah Rasul. Tu cara tafsir tu. Macam budak, walaupun dia boleh susung dengan buat lagu, tapi kadang-kadang nisbah kita dengan orang tua tak cukup. Sebab kadang-kadang budak ni apabila kita cari nama tengok Syuaib. Syuaib dia pun bilang semula. Bilang ada Syuaib. Kalau kita orang tua tak luluh gitu. Tak kenal tu. Ada ni. Bila kita tanya Syuaib wala hadi, dia boleh buat lagu. Rasul 25 tu dia boleh bilang. Tapi bila kita tanya tengah seorang, dia kena bilang semula cari. Ya. Kalau kita orang tua tak luluh. Tak kenal kita orang panggil tu. Ada ni. Jadi kalau kita tak boleh nak hafal pun, tapi datangkan mana-mana Rasul 25 tu, duduk sini dah. Kita mengetahui dan kita beriman ianya adalah Rasulullah. Gitu je. Tu secara tafsil Rasul 25. Ijma'nya kita beriman dengan sekalian. Sama juga kita mengaji sifat Rasul. Kita mengaji sifat Rasul, 4 sifat tu, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu secara tafsil. Secara ijmal, Rasul pilihan Allah. Rasul pilihan Allah. Bukan dimohong, didoakan oleh Rasul, bukan. Rasul pilihan Allah. Pastilah manusia yang Allah Ta'ala pilih sebagai Rasul adalah manusia yang sempurna. Kamal Bashari dia panggil. Sempurna nisbah seorang manusia. Sempurna dari segi keturunan. Sempurna dari segi tubuh badan. Sebab Rasul tak ada orang cacat. Sempurna dari segi akhlak. Dari segi sifat. Ni Rasul. Sempurna serba-serbi. Tak ada Rasul hak cacat, tak ada Rasul hak uduh. Maknanya sifat kesempurnaan nisbah seorang manusia ada di Rasul belaka. Tapi banyak sifat Rasul hak lebih ni, hak manakah hak wajib kita beriman secara satu-satu. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Apa keluar 4 tu? Itu secara tafsil. Bukan makna Rasul ni ada 4 tu je sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Lepas tu sifat berani, tak ada. Mana ada berani? Rasul ada 4 tu je. Tak. Berani dengan penakut. Manakah sifat yang sempurna nisbah seorang manusia? Berani. Rasul berani. Tegas. Rasul tegas. Itu mana-mana sifat yang sempurna nisbah seorang manusia ada di Rasul. Itu kita pegang secara ijmal, dipanggil secara ringkas. Sidik, amanah, tabligh, fatanah tu secara tafsil. Kena ingat tu, kita dua. Ijmal, tafsil. Tafsil. Terpesak ialah. Bukan tafsir. Tafsir Al-Quran tu lain. Ni tafsil secara satu-satu, secara detail. Ijmal secara kasar. Ni ijmal tafsir. Ijmal tafsir, jangan lupa lah. Sebab apa? Sebab hak rukun iman pun ijmal tafsir. Ada ni. Cuma kita ni susung gitu tak pandai. Tapi akidah kita memang gitulah. Ada orang saya beriman malaikat 10 je. Hak lain saya tak beriman. Ada. Saya beriman kitab 4 je. Ada. Saya beriman Rasul 25 je. Kita beriman dengan sekalian malaikat, dengan sekalian kitab, dengan sekalian Rasul. Tu rukun iman kan. Cuma kita tak pandai nak susung. Hak sekalian tu secara ijmal. Pada ni, hak 10 malaikat, hak 4 kitab, hak Rasul 25, hak tu secara tafsir kita tak pandai nak letak gitu. Tapi akidah kita gitulah. Akidah kita gitu. Takkan kita berpegang malaikat ada 10 je. Allah.
Dekat ada 10 je. Walhal malaikat makhluk Allah yang paling besar dan makhluk Allah yang paling banyak. Kata setengah ulama, bekasang air wuduk kita Allah Ta'ala jadikan malaikat. Dah lah tak mati tak apa. Lepas tu daripada bekasang air wuduk kita, setengah ulama mengatakan Allah jadikan pula malaikat. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang paling besar dan yang paling banyak sekali. Kita beriman gitulah. Tapi hak 10 tu, hak tu secara tafsil. Maknanya. Jadi kita ngaji sifat 13 ataupun sifat 20 itu secara tafsil. Secara ijmal Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal. Jadi ketujuh, kudrah. Artinya arti kudrah kuasa. Kudrah artinya kuasa. Sifat kuasa. Kalau kitab-kitab baru dibubuh perkuasa. Tapi tak apalah tu. Kita faham dah kuasa, perkuasa iaitu sifat yang diri zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana biasalah kalau didatangkan contoh sifat Allah, biasanya kudrah, iradah, ilmu. Biasanya sifat Allah seperti kudrah, iradah, ilmu. Sifat Allah seperti kudrah, iradah, ilmu. Gitu. Sifat Allah ni banyak kan. Tapi kalau buat contoh dalam kitab-kitab, kalau buat contoh sifat Allah kudrah, iradah, ilmu. Kenapa didatangkan sifat kudrah, iradah, ilmu? Sebab yang nyata di kita sekarang datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa yang Tuhan perbuat sekarang sebagaimana apa yang Tuhan tentukan pada azal, iradah. Apa yang Tuhan tentukan pada azal sebagaimana apa yang Tuhan tahu, ilmu. Kudrah, iradah, ilmu. Ini hak zahir depan mata kita sekarang. Lepas tu biasa didatangkan misal dengan kudrah, iradah, ilmu. Walhal asas kepada sifat 20 adalah wahdaniyah. Asas kepada sifat 20 wahdaniyah. Sebagaimana asas kepada sifat Rasul amanah, ismah. Kita ismah ni jangan dengar dah. Kita biasa dengar dengan amanah. Tapi kita tidak sebut Rasul amanah. Kita sebut Rasul maksum. Maksum tu ismah lah. Tapi kita jarang kita ni. Sidik, ismah, tabligh, fatanah. Kita sidik, amanah. Amanah, ismah. Amanah ni berjuruh. Kita amanah biasa terjemah dengan kepercayaan. Tak? Dia kalau nak terjemah kapung, amanah ni berjuruh. Dengan bahawa tidak melakukan perkara yang Tuhan larang. Berjuruh tu. Kalau buat Tuhan larang, orang panggil tak berjuruh. Ke bahasa gapo berjuruh? Ada bahasa buku berjuruh? Ada? Bahasa buku berjuruh? Jangan gitu, suka dia orang kan? Berjuruh. Memang bahasa buku. Bukan bahasa Terengganu. Bahasa buku. Jangan kita ada live FB ni kadang-kadang orang komen dalam tu. Dah betul tu dia kata. Ya gedok kita ni. Tapi memang kalau saya ngaji dulu berjuruh lah. Amanah dengan makna berjuruh. Disebut kepercayaan ni. Jadi sidik benar. Amanah kepercayaan, benar dengan kepercayaan tu. Kadang-kadang kita buat semacam dekat je. Kepercayaan ni maknanya tidak melakukan perkara yang Tuhan larang. Itu amanah. Itu panggil berjuruh-berjuruh tu. Ismah, Rasulnya maksum adalah terpelihara daripada melakukan perkara Tuhan larang. Sama je lah makna dia. Tapi kita biasa sebut dengan amanah. Rasulnya maksum. Maksum tu adalah ismah. Jadi asas kepada sifat Rasul amanah, ismah.
Asas pada sifat Allah wahdaniyah. Ada ni. Sebab kita datang daripada asyhadu alla ilaha illallah. Datang daripada asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Di situlah wahdaniyah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nafi kemudian isbat. Tiada melainkan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan makna Allah jua Tuhan. Itu wahdaniyah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Utusan ni dia kena berjuru. Kalau tak macam dia utusan macam mana? Sebab itulah asas kepada utusan adalah amanah ataupun ismah. Bila Rasul ni amanah berjuru, pastilah benar. Sebab kalau tak benar, tak panggil amanah. Cakap selalu dusta, selalu bohong, itu dia panggil berjuru. Ada lah. Bila Rasul utusan ni, mestilah di kalangan Rasul yang amanah, yang ismat, yang berjuru, pastilah benar. Pastilah menyampaikan. Pastilah menyampaikan. Diperintah siapa? Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampai olehmu akan perkara yang diturunkan kepada engkau. Jadi Rasul ni berjuru, amanah, mesti disapa. Kalau sembunyi, tu dah berjuru dah tu. Khianah dah tu kalau gitu. Allah perintah sapa, tiba-tiba sapa separuh, susu sembunyi separuh. Tu tak berjuru gitu. Daripada amanah, pastilah Rasul tabligh menyampaikan. Tadi asasnya adalah amanah. Sama kita bicara berkaitan dengan sifat Allah. Asasnya adalah wahdaniyah. Bila Allah Tuhan yang esa, pastilah Allah ada, tidak ada permulaan. Kan ni? Bila Allah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, pastilah Tuhan yang satu ni ada, tidak ada permulaan. Sebab kalau Tuhan yang satu asalnya tak ada, lepas tu nak ada macam mana? Sebab yang satu ni je Tuhan. Tiba-tiba yang satu ni asal tak ada. Dah nak ada mana? Sebab tak ada yang lain nak mengadakan Allah. Sebab Allah satu je kan? Bila Allah ada satu, mesti satu ni tidak ada permulaan. Sebab kalau Tuhan yang satu ni asal tak ada, takkan timbul ada dalanya. Sebab tak ada Tuhan yang lain yang nak mengadakan. Sebab apa? Sebab satu. La ilaha illallah. Allah jua Tuhan. Jadi datang dari wahdaniyah, mestilah Allah ada, tidak ada permulaan. Maksud itu. Bila Allah satu, pastilah bersifat dengan kuasa. Bila Allah Ta'ala satu, pastilah bersifat dengan iradah ilmu dan sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Mari daripada esa. Itu asas sifat 20. Cuma biasanya kalau misal sifat Allah sidik, sifat Allah qudrah, iradah, ilmu. Ni ada tu belaka ni. Hak berkaitan dengan qudrah, iradah, ilmu, dan juga asas kepada sifat 20 dan asas kepada mengenal Allah adalah wahdaniyah. Sehingga kan ilmu yang kita duk ngaji ni bubuh nama ilmu tauhid. Tauhid tu bagaimana? Mari daripada wahdaniyah tu nah. Timbul nama ilmu tauhid. Ilmu nak mengesakan Allah. Kita bukan nak mengesakan Allah saja. Cerita bab sifat Allah banyak dalam tu kan, 20. Bab apa nama ilmu tauhid sajanya? Ilmu nak mengesakan Allah. Mengesakan Allah tu wahdaniyah. Kita bukan ngaji wahdaniyah saja. Kita ngaji 20 sifat. Tapi kenapa buat nama ilmu tu ni tauhid? Sebab asasnya adalah wahdaniyah. Asas kepada kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak adalah satu-satu amalan yang lebih besar daripada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lam yafir syai'an afdala minat tauhid was salah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang. Tak ada. Apa paling afdal? Tauhid dan salat. Walau kana syai'un afdala minhu
laftaradahu ala malaikatih minhum raki'un wa minhum sajidun. Jikalau ada sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang, nescaya Allah Ta'ala akan fardukan sesuatu tadi atas malaikahnya, malaikah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana setengah daripada malaikah rakaat, setengah daripada malaikah sujud. Malaikah mentauhid dan juga malaikat solat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hak paling besar sekali. Malaikah dijadikan oleh Allah, kemudian secara jibili, secara matsbu', Allah Ta'ala jadikan dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita ni kena taklif, kena berat, kena tekan, belajar molek, kemudian mentauhidkan Allah. Ada malaikat dah ada. Tuhan buat malaikat secara matsbu', secara semula jadi gitu dah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan secara jibili, secara semula jadilah kita panggil, secara matsbu', Tuhan buat gitu dah. Tapi semula jadi ni bukan jadi sendiri dah, semua Tuhan buat belaka. Ada ni Tuhan jadikan malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan jadikan jin, hak jin di kalangan jin yang beriman, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak jin yang beriman, yang mana jin disyariatkan pada furung agama selepas diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni menjadi rasul lisaqalain, likafatis saqalain, bagi dua yang memberati bumi ni, jin dan manusia. Lepas diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, furung agama semayang, puasa difardukan ke atas jin. Adapun rasul-rasul yang lain hanya diutuskan kepada manusia sahaja. Kemudian jin sebelum diutuskan Nabi, jin yang mana yang beriman, Tuhan jadi dah dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jin beriman bukan selepas diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jin wajib sembahyang puasa macam kita lepas diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tauhid awal-awal lagi dah. Ini kedudukan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat daripada asal jadi mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini usuluddin dipanggil, tapak agama tauhid. Mari daripada wahdaniyah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita mentauhidkan Allah, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, kemudian wahdaniyah pada perbuatan, waktu mati molek. Wahdaniyah pada perbuatan kena mati molek. Kesemua perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesemua perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan 99% hak sebut dah sebelum ni. Sebut dah sebelum ni kan. Masuk dalam TV 99%. Kemudian 1% hak kita. 1% hak kita. 99% hak Tuhan. Dah. Keesaan sekalian perbuatan Allah. Kalau 99% tidak keesaan lah jadinya. 99% hak Tuhan, 1% hak kita. Kau mana nak pergi dah tahulah. Mana nak pergi. 1% tu atas nama ikhtiar usaha. Kita ahli sunnah berpegang kita ada ikhtiar usaha, bukan 1%. Ni apa yang berlaku di kita ni, ikhtiar usaha lah ke ni. Yang tak ada ikhtiar hanyalah perbuatan itirari je. Ingat tak perbuatan itirari? Perbuatan yang jenis terjatuh, tersepak, terlatoh. Tu itirari tu orang kata. Kalau orang OKU, bergerak kepala, bergerak tangan, bergerak tubuh, tak ada kan hak jenis OKU, dia kepala dia jadi berpusing-pusing. Itu bukan pilihan tu, itu panggil itirari, dia panggil panggil apa? Terjadi. Gitulah. Jadi hak seumpama tu sahaja yang bukan daripada ikhtiar usaha kita. Yang lain daripada tu kita wajib berpegang ikhtiar usaha kita. Bukan 1%.
Ni hok berlaku di kita ni. Kita usaha berlaku ni. Ni kita usaha berlaku ni. Hok berlaku di kita ni. Mana ada 1%. Tapi hakikinya balik pada keesaan pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Kita wajib berpegang ada pilihan perbuatan kesemua ikhtiari ni. Bukan 1%, kesemualah juga. Tapi hakikinya tidak ada melainkan keesaan Allah pada perbuatan. 100%. Tak ada 99%, tak ada kata 1%. Hak bukan datang Allah bukan. Hak tu salah sangat tu. Tak tahulah macam mana cara dia bawa. Dalam TV pula tu yang mengikuti tu bukan sikit-sikit orang. Kalau mikir gitu logik juga dak. Takkan hak Tuhan belaka. Dak gapo kita? Gapo? Kita ni hamba yang lemah. Lemah tak lemah pun beri kok 1% kita. Lemah ni lemah tak ada gapo. Dah tak ada gapo apa dak berlaku ni. Inilah keesaan pada perbuatan. Kok mana lagi? Susah nak balik situ tu. Nak balik pada keesaan pada perbuatan. Sebab ini perkara gaib. Perkara gaib. Perkara yang tak nampak dengan mata kasar. Dan kita pun tidak boleh buktikan. Yang mana yang berlaku ni semua perbuatan Allah. Kita zahirnya. Kita lah zahirnya. Sebab tu kalau tidak tanam mengesakan Allah ni pada awal-awal lagi, padahal kita hak ni mula-mula nak tanam kepada anak-anak kita mengesakan Allah pada perbuatan. Kita hanya royak Tuhan satu, Tuhan satu. Itu mengesakan Allah pada zat. Kita royak lagi tu. Allah Tuhan yang satu. Allah Tuhan yang satu. Memang kita royak gitu kan anak kita. Jangan berhenti setakat esa pada zat je. Kena cerita esa pada perbuatan. Hak berlaku ni semua perbuatan Allah belaka ni. Kena mati gitu. Kalau tidak ditanamkan dengan mengesakan Allah pada perbuatan, tidak berpegang di akidah keesaan pada perbuatan, pegangan mesti ada. Pegangannya kok mana? Hak zahir. Hak zahir ni perbuatan siapa? Hak zahirnya perbuatan kita. Bila tidak ada akidah pegangan esa pada perbuatan, akhirnya kita berpegang perbuatan kita. Tu siap tu syirik tu. Panggil musyrikun tu. Orang yang mensyirikkan Allah. Hak semua berhala mensyirikkan Allah. Itu mensyirikkan Allah pada zat. Ini mensyirikkan Allah pada perbuatan. Musyrikun bukan muwahhidun. Bukan orang yang mentauhidkan Allah. Nak buang hak ni kadang-kadang jadi payah. Sebab apa? Sebab baligh dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa di Mekah dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gelaknya lah, berat tu. Ada ni. Sebab tak tanah awal lagi. Mengesakan Allah pada perbuatan. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbuatan Allah berkongsi dengan perbuatan makhluk. Dan tidak ada perbuatan suku sakat daripada perbuatan makhluk yang bekas. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak wahdaniyah terdahulu. Kemudian dibicarakan berkaitan dengan dalil wahdaniyah. Kalau dua Tuhan. Kalau dua Tuhan. Natijahnya Tuhan jatuh jadi lemah. Bila Tuhan lemah, tak ada makhluk, tak ada langit bumi. Makhluk ada ni, ni dalil kata Tuhan kuasa. Bila Tuhan kuasa, Tuhan mestilah satu. Kalau Tuhan dua, jadi lemah. Kenapa Tuhan dua jadi lemah? Kerana bersangkut dengan af'al, perbuatan. Bila Tuhan dua, perbuatan pun jadi dua. Satu Tuhan ada perbuatan di sendiri. Satu Tuhan lagi ada perbuatan di sendiri. Jadi apabila masing-masing ada perbuatan sendiri, sama ada masing-masing perbuatan tu dia sekali buat bekerjasama, ataupun sendiri-sendiri buat kerja asing-asing, kedua-dua cara ni pun bawa kepada kedua-dua Tuhan lemah. Mana? Kalau dua Tuhan, dua perbuatan tapi berkongsi, bekerjasama. Satu-satu perbuatan ni tak usah kata satu Tuhan buat asing-asing. Sekali-sekali pakat. Pakat. Panggil apa? Bekerjasama.
Bekerjasama. Kalau perkara kecil nak buat macam mana? Bekerjasama juga nak. Allah. Benda kecil pun nak kerjasama juga. Tuhan apa gitu? Lemah kalau gitu. Tu. Bekerjasama jatuh lemah kedua-dua Tuhan. Mustahil. Kalau gitu kok, tak usah kerjasama gitulah. Bahagi-bahagi. Hak sebelah langit satu Tuhan, hak sebelah bumi satu Tuhan yang lain. Jadi kalau hak Tuhan langit itu, bumi bukan hak dia. Kalau hak Tuhan bumi, langit bukan hak dia. Oh, kalau bukan hak dia belaka, tak kuasa lah. Gitu jadi lemah. Lemah juga. Ada ni. Dua Tuhan jatuh lemah. Berkongsi pun jatuh lemah. Berasing-asing pun jatuh lemah. Sebab apa? Hak kuasa, hak dia belaka. Apa panggil kuasa? Bawalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas tiap-tiap sesuatu. Sekalian perkara. Qadirun, amat kuasa. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala belaka. Tu apa panggil? Kuasa. Hak dia belaka. Bayangkan kalau dua Tuhan berkongsi perbuatan, berasing-asing perbuatan, jatuh dua Tuhan tu lemah natijah dia. Macam mana pula kita orang Islam berpegang Tuhan satu, tetapi perbuatan bukan hak Tuhan saja. Kuasa ke Tuhan yang satu seumpama tu? Kenapa Tuhan kalau dua bawa kepada kedua-dua Tuhan tu lemah? Ada ni, bila kedua-dua Tuhan lemah, tak ada makhluk. Makhluk ni ada depan mata kita ni kan, termasuk di kita sendiri ni, menunjukkan bahawa Tuhan kuasa. Bila Tuhan kuasa, mesti Tuhan satu. Bayangkan kalau dua Tuhan, sama-sama Tuhan, berkongsi kerja, ataupun berasing-asing kerja, natijahnya jatuh lemah. Macam mana orang Islam yang berpegang Tuhan yang satu, tetapi perbuatan bukan daripada datang dari Tuhan yang satu, datang daripada makhluk. Kuasa ke Tuhan seumpama tu. Jadi Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Apa yang berlaku selepas daripada tu, Tuhan wi ke langit, kepada makhluk pula buat. Kuasa gitu. Ni kena jaga ni. Kuasa seumpama tu. Tu jatuh lemah. Hak kuasanya keesaan pada perbuatan, ke semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah, wajib isbatkan, letakkan di akidah. Kena berpegang di akidah hamba manusia ni lah. Hamba dah, kita sebut hamba, dia sebut manusia. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Mana pilihan? Ni kita memilih. Perbuatan gerak-geri kita tu perbuatan. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan lucu keesaan pada perbuatan. Berarti pilihan dan perbuatan tu pun perbuatan Allah. Sekat tu je. Yang pertama, kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan. Tuhan letak kita tu. Ayat Al-Quran sangat banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba, kepada manusia. Maka kita berpegang dengan akidah Al-Quran. Bila ayat Al-Quran meletak perbuatan kepada hamba, maka kita yang beriman dengan Al-Quran berpeganglah hamba manusia ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, itu akidah Jabariyah, itu akidah yang terpesong sebab tidak berpegang dengan ayat Quran. Kemudian jangan terlajak pula berpegang ada pilihan dan perbuatan, jangan terlajak jadi qadariyah. Qadariyah pilihan dan perbuatan hamba mui bekah dengan sendiri. Sebab Tuhan letak ada kudrah di hamba ni, di kita ni ada tenaga. Di tiga ni ada kekuatan. Tenaga, kekuatan yang ada di tubuh kita ni Allah yang letak. Lepas daripada Allah letakkan tenaga, kekuatan di tubuh kita, habis dah kerja Allah. Tenaga, kekuatan tubuh kita ni yang memberi bekah akan pekerjaan kita. Itu qadariyah. Kita ahli sunnah, ikhtiar usaha kita tidak memberi bekah. Wajib berpegang ada ikhtiar usaha.
Kita lari daripada akidah Jabariyah, tetapi ikhtiar usaha kita tidak memberi bekah. Itu selamat kita daripada akidah Qadariyah. Kena ingat pula, ikhtiar usaha kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sebut ulang-ulang ni. Sebut ulang-ulang. Cerita bab keesaan pada perbuatan kena beringat, takut terundur jadi Jabariyah. Tak ada kita Tuhan tu Jabariyah. Kena beringat ni Jabariyah ni, Jabariyah pasal mana? Yelah timbul macam-macam. Kadang-kadang orang beritahu, ustaz, saya belajar, guru saya ajar, bangun pagi kena wahdatul af'an. Bangun pagi ni celek mata kena wahdatul af'an. Apa dia wahdatul af'an? Keesaan pada perbuatan. Mana apa? Tuhan mereka. Ni celek mata ni Tuhan buat. Nanti bangun duduk tu Tuhan buat. Wahdatul af'an. Kita ngaji wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan, wahdaniyah pada af'an. Wahdatul af'an ambil mana pula? Wahdatul af'an, wahdatul af'an, wahdatul asma', wahdatul sifat, wahdatul zat. Kita sifat yang keenam, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Lepas tu hak mana pula ni? Hak pak wahdatul af'al, wahdatul asma'. Asma' dia. Wahdatul sifat, wahdatul zat. Hak tambah se asma'. Af'al, sifat dengan zat ada belakang dia. Tapi asma' tambah se. Wahdatul af'an, wahdatul asma', wahdatul sifat, wahdatul zat. Ini apa benda pula ni? Wahdatul af'an ni permulaan maqam aulia. Wahdatul af'an ni permulaan maqam aulia. Dipanggil maqam fana. Ni maqam syuruk ni cerita lain, cerita lain. Kita duk ngaji ni pegangan. Mengesakan Allah pada zat Tuhan yang satu, mengesakan Allah pada sifat Allah satu-satu sebagai satu sifat, mengesakan Allah pada perbuatan, kita berpegang ke semua perbuatan Allah. Adapun wahdatul af'al, permulaan maqam aulia lenyap di basirah, tidak ada, melainkan hanya Allah. Ini bukan buat ni. Di basirah mereka, di mata hati mereka, diri kita pun tak ada, makhluk bukan diri kita, makhluk tak ada, termasuk diri kita pun tak ada, sama telah ikhtiar usaha kita pun tak ada di basirah. Di i'tiqad dalam tu tak ada ahli sunnah wal jamaah, tapi di basirah tak ada. Kita i'tiqad dalam keesaan pada perbuatan, di basirah, di mata hati perbuatan makhluk lah kitanya. Ada ni. Oh, dia sebut semua tu kan sejuk mari mana? Ekong. Ada ni. Nampak mari mana? Nampak lah muka mata, pakai cermin mata, lepas tu ada cahaya lampu pula terang baru nampak tengok tu. Di basirah kita gitu, sejuk, ekong buat. Nampak mata, cahaya yang buat. Hidup kerana udara ada. Kan gitu di basirah mata hati kita. Bukan ingat tu. Ingat tu lah. Itu orang awam, tak ada salah apa pun. Tapi di i'tiqad dalam kesempatan Allah. Itu je. Hak di basirah, di mata hati kita ni zulmah, dipanggil zulmah. Zulmah lah tu. Terlindung hak hakiki. Hakikinya yang sejuk tu bukan ikon buat. Hakikinya hak Tuhan belaka. Tapi zulmahnya basirah kita, gelapnya basirah mata hati pada basirah. Basirah ni mata hati. Ni mata basar ni terang sangat lah, baru buat pembedahan. Terang satunya. Ni basirah, zulmah dia panggil. Maka terhijab, terdinding kita daripada hakiki Allah Ta'ala. Tak ada salah satunya. Ada ni. Tapi sampai maqam wahdatul af'al, basirah, Tuhan lenyapkan segala-gala. Yang ada hanyalah Allah. Maka di basirah, wahdatul af'al, di mata hati ni semua perbuatan Allah. Ikhtiar usaha kita, bukan ikhtiar usaha kita, diri kita pun tak ada.
Dibasuh ni jangan lakon ni. Tapi di i'tikad dalam tetap kita berpegang ada istiusaha tu ahli sunnah wal jamaah. Tapi di basirah dicerita ni. Ini maqam wahdatul af'al, maqam aulia. Tiba-tiba kita lakon buat tak ada Tuhan belaka. Dak istiusaha tak ada Tuhan belaka, tu Jabariyah. Jadi bangun pagi guru dia ajar supaya berakidah Jabariyah. Ni wahdatul af'al, Allah. Apa gitu tu? Ni turun dari Jabariyah ni. Ada ajaran tempat kita seumpama ni, beringat molek. Ni penuh pegangan wahdatul af'al dan kita hikam itu kurniaan daripada Allah. Bukan suruh kita buat-buat, bukan. Dan kita bangun pagi kita baca alhamdulillah. Kita bangun pagi cepat-cepat pergi siap nak semayang. Itulah tugas kitanya. Ada ni. Ni baru wahdatul Allah. Kita ni la haula wala quwata illa billah. Maqam kita la haula wala quwata illa billah. Maqam la haula wala quwata illa billah tu maqam aulia. Kita maqam syariah. Apa dia? Maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami sembah. Kami ahli sunnah wal jamaah kan. Kami ada istiusaha. Letak molek tu. Ni dia baca kita hakikah. Bukan guru yang mursyid, membaca sendiri. Akhirnya dia terundur jadi Jabariyah. Beringat semua. Keesaan pada perbuatan. Ingat ahli sunnah wal jamaah ada istiusaha. Cerita baik istiusaha tak boleh berhenti. Ingat baik istiusaha tak boleh bekah. Ya kadang-kadang yalah sebut syarikat. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada ikhtiar dan usaha. Lepas tu berhenti setakat tu. Saya dengar pasal dok puas hati je. Apa berhenti setakat tu? Betul dah. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada istiusaha. Betul dah. Berhenti setakat tu pasal dok puas hati dengar. Peringat tu takut dia lajuk. Istiusaha boleh bekah. Qadariyah jadi gitunya. Kena peringat. Istiusaha tak boleh bekah. Istiusaha bekah tu Qadariyah. Tak cukup lagi. Kena peringat pula diri istiusaha tu pun perbuatan Allah. Ada orang faham istiusaha tak boleh bekah. Tapi diri istiusaha kita berhasil hak Tuhan. Itu tak keesaan lagi gitu tu. Ini orang ngaji 420 belaka ni. Mari daripada ngaji 420 belaka ni. Dia panggil apa? Tidak mursyid. Tidak mahir. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada istiusaha. Betul? Istiusaha kita tidak boleh bekah. Betul lah kita ahli sunnah. Boleh bekah tu Qadariyah. Tiba-tiba istiusaha hak kita. Hasilang tu hak Tuhan. Kata orang pula bagi gitu. Dah kan kita ada istiusaha. Istiusaha kita tu majazi je. Letak je, hakikinya tak ada. Hakiki tak ada Jabariyah. Dia kata memanglah hakiki Jabariyah. Dah apa kata Jabariyah salah? Dah Jabariyah tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jabariyah tidak berpegang dengan ayat Al-Quran. Sesatlah akidah Jabariyah ni. Tapi ingat baik, Jabariyah tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tapi salah Jabariyah kerana Al-Quran kata kami ni dia tak pegang kami. Salah kerana bercanggah dengan akidah Al-Quran. Hakiki betul. Hakikinya Jabariyah. Setok pula situnya. Ni orang ngajar ni. Dia nak lari daripada Jabariyah. Berpegang adik istiusaha. Tapi alhamdulillah tak lajak jadi Qadariyah. Istiusaha tak berkat. Tiba-tiba diri istiusaha ni pula hak kita. Hasilan je hak Tuhan. Itu keesaan ke kita orang gitu? Keesaan pada perbuatan. Itu bukan berkongsi. Bukan bersyarikat. Tengok. Berkongsilah tu. Manusia pilih dan buat. Bukan Allah yang buat. Tapi ngujung jadi tu Allah yang buat. Tak panggil berkongsi gitu. Keesaan panggil gitu. Kata nyakit mana pula mari ni. Baca sifat 20 dah. Baca sifat 20.
Mana kita nak memahami akidah sekarang kan ada sebab 20 timbul pula ikhtiar usaha hak kita, bukan perbuatan Allah. Kat mana pula lari? Ikhtiar usaha kita hanya majazi saja, letak je, tak ada. Segala-gala keesaan pada perbuatan. Hanya Allah khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara, termasuk pilihan pun Allah yang jadikan, termasuk usaha kita pun Allah yang jadikan, berhasil perbuatan kita pun Allah yang jadikan, keesaan pada perbuatan. Jaga, jangan tunduk jadi Jabariyah, jangan terlajuk jadi Qadariyah, letak molek akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kena Ahlussunnah wal Jamaah sungguh. Lari daripada Jabariyah, berpegang ada ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha tak bekas. Ni selamat daripada Qadariyah. Ingat ke selamat molek dah, duduk di Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhtiar usaha hak kita, cuma tak bekas. Kata. Jadi kita pun tak reti kadang-kadang. Tak reti jadi sebab apa jadi gitu. Sebab masa ngaji pondok wahdaniyah, kudrah iradah ni, rukun iman yang keenam, qada dan qadar ni tak ada. Tunggu cerita faham pegang dah. Kita je faham pegang. Sekalian. Kita berpegang ada ikhtiar usaha, tapi ikhtiar usaha pun masuk dalam sekalian. Hak Tuhan juga ikhtiar usaha kita. Dan kalau hak Tuhan juga ikhtiar usaha kita, tak ada gapo kita. Hakikinya memang kita tak ada gapo. Dak berlaku ni, inilah qada qadar. Inilah kudrah iradah. Inilah keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku ni perbuatan Allah. Pegangan. Diingatan tak timbul, kita orang awam, tak ada salah. Di cakapan kita sandar pada asbab, tak ada salah. Ni. Kena jaga macam cakara tu. Tundur jadi Jabariyah, satu hal nak kena jaga. Duk mu Tuhan. Siapa kena cakap asbab pun tak boleh. Syirik. Allah kata mari mana. Cakap asbab pun tak boleh. Cakap asbab kau paling sensitifnya obat. Obat. Cakap obat syirik. Cakap obat syirik. Allah kata warna pula. Ni tukang ceramah ni, tukang ceramah. Tak ada cakap obat syirik. Sudah ceramah, adalah makan. Ada makan. Kita keluar duha je tak ada makan. Sudah duha tak ada makan tau. Kalau keluar duha ada makan je, derma tu dana tu. Kalau keluar duha ada makan je, dana. Kalau keluar maghrib ada makan semua, tak ada dana-dana pun. Padahal keluar maghrib sekejap je, 40 minit je. Keluar duha kita sejam setengah, ganda dua. Patut 2 kali makan kita ni. Habis kitab berhenti minum air, lepas tu habis kitab pulak makan. Makan je kutipan dana. Itu kutipan dana Masjid Syekh Daud. Ingat-ingat nak dekat nak masuk Ramadan tu, nak makan ulang kali lagi, ingat-ingat. Dekat-dekat masuk Ramadan, orang tak dia makan kan. Dekat masuk Ramadan, jamu itu kutip dana. Ada ni. Jadi masa ngajar cakap obat syirik. Syirik tak ada cakap obat. Orang ngajar orang ceramah sudah, lepas tu minum air lah. Hak ngajar tu cakap apa? Cakap kereta. Dia man ahabba syai'an aksara zikra. Ni pepatah Arab. Kalau kata berahi ke gapa-gapa, hak tu banyak dia cakap. Ada ni. Ada. Orang berahi ngai, cakap hangai. Orang berahi habining, dia cakap habining. Dah gitu peseng-peseng kita dengar orang ni buah cakap dia banyak cakap. Orang berahi kereta, dia cakap kereta. Dia cakap apa kereta? Minyak pelincir. Bukan minyak jalang tu, minyak petrol. Hak minyak selendar tu minyak hitam. Ni hak minyak tambahan. Minyak tambahan. Minyak pelincir dia panggil, tak bukan gitulah. Ada minyak tambahan. Dia kata bubuh minyak tu kereta jadi sedap. Pikat tak sedu, mana tak sedu, dak ngak tu sedu orang dak ke apa? Ni sedu, tak sedu. Lepas bubuh minyak pelincir tu, kereta jadi pikat. Pikat ni lajulah, pada. Pikat bukan pikat macam tu pikat awak tu dak mana? Highlight tu pikat awak tu. Tu pikat lain tu. Highlight tu kan dia kata pikat dia panggil dak. Ini laju. Bila laju lepas bubuh minyak pelincir.
Jadi tadi cakap obat syirik, cakap minyak pelincir tak apa. Apa bezanya? Obat dengan orang, minyak pelincir obat kereta. Dan minyak pelincir tu obat kereta. Ada ni, minyak pelincir tu obat kereta. Jadi masa ceramah tadi, kamu siapa yang bercakap makan obat, telan Panadol, hilang sakit, hilang pening kepala, syirik kepada Allah. Sebab dia cakap obat. Orang yang sama, sekejap je lepas isyak, makan lepas isyak, dia cakap minyak pelincir kereta. Minyak pelincir kereta ni yang mana sedap jadi kereta ni. Padahal tak sama. Ni pasal gini. Ni pelik lah ni. Nak dia cakap asbab. Cakaplah obat ke, minyak pelincir ke, cakap asbab. Sini tetap dah keesaan pada perbuatan. Ni nak jaga jangan terundur jadi Jabariyah. Nak jaga pula jangan terlajak jadi Qadariyah. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tidak ibukan. Kena jaga pula selagi pilihan dan perbuatan hamba pun hak Tuhan juga, bukan hak hamba. Faham tak ni? Ni kena jaga kena jaga. Tapi untuk bahagian kita duk ulang sok mudah ni. Bagi kita duk ulang sok mudah. Mula daripada rukun iman yang ke-6, pergi pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, pada perbuatan. Kita tengok tak? Bersalahan Allah dengan perkara dengan makhluk pada perbuatan. Hurah dah situnya. Kita bicara pula wahdaniyah pada perbuatan. Banyak minggu dah kita ni. Kemah ni baru kita nak masuk pula kepada sifat kudrah. Pembicaraan sifat kudrah ni pergi kepada hak keesaan pada perbuatan. Asas sifat 20 keesaan pada wahdaniyah, keesaan asas sifat 20. Jadi diakhiri dengan wahdaniyah pada perbuatan, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan dengan makna Allah jua yang perbuat, Allah mana yang perbuat. Allah yang bersifat dengan kudrah. Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah perbuat ni pula atas muwafaqah iradah. Hak Tuhan perbuat sekarang sebagaimana selaras, seiring dengan iradah kehendak Allah pada sedia kala. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah kehendak ni muwafaqah dengan ilmu. Ada ni. Kehendak Allah muwafaqah dengan ilmu. Muwafaqah ni, muwafaqah tu lah. Muwafaqah ni seiring, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala tahu. Maka sifat yang ke-9, sifat ilmu. Kudrah, iradah, ilmu. Hak menjadi contoh kepada sifat Allah. Sebab apa? Hak ni hak berkait dengan sekarang ni. Qada qadar ni. Qada qadar, kudrah, iradah, ilmu. Qada qadar, kudrah, iradah, ilmu. Mari daripada wahdaniyah pada perbuatan, ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ni kaedah sifat 20. Nak faham qada dan qadar, kaedah terbaik adalah kaedah sifat 20. Tapi kena ngaji molek. Kadang-kadang dengan kaedah sifat 20 comel dah, bawakan pula jadi salah. Tu salah ke bawa, bukan salah kaedah ilmu. Ada ni. Kita wahdaniyah mati, ni masuk kudrah, nanti bicara iradah, nanti bicara ilmu. Cuma dalam kitab kita iradah tu panjang. Di iradah itulah bicara berkaitan dengan qada dan qadar, termasuk bicara berkaitan dengan perkara-perkara yang jahat. Datang daripada qada dan qadar, panjang bicara di sifat yang ke-8, sifat iradah. Nabilah. Jadi ketujuh kudrah, erti kudrah kuasa, iaitu kuasa, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada, lagi sedia. Sifat Allah ni qadimah, sifat Allah qadim belaka. Tak ada sifat Allah sifat yang baru. Sebab bila sebut kata qadim, sedia kala, pergi kepada zat Allah qadim, sifat Allah qadim. Sebut kata qadim, zat Allah dan sifat Allah. Jadi sifat qudrah ni sifat yang sedia, yang qadimah, yang berdiri, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengada dengan sifat qudrah,
yang dapat dengan dia dan sebagainya mengada tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia mengada ni atas muwafaqah iradah. Kemudian ada nombor 2, nota kaki di luar, saya baca dulu sekali. Lepas ni kita sambung ngurupang lah. Ada nombor kaki di luar tu nombor 2. Balik baca molek tu. Qauluhu, kata Syekh Ahmad pengarang, atas muwafaqah iradah. Erti muwafaqah iradah ni Tuhan buat ni muwafaqah selaras dengan iradah, dengan kehendak Allah. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrahnya, melainkan akan barang yang telah ia Allah tentu akan dia, tetap akan dia dengan iradahnya, dengan sifat iradah sedia kala. Kehendak Allah sedia kala. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah, akidah yang tergelincir ni, akidah yang sesak ni, dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia akan segala kejahatan dan yang keji. Hak jahat berlaku ni Allah juga buat ni, padahal tiada menghendaki ia akan segala kejahatan dan segala yang keji. Ni cerita sikit sini. Mu'tazilah, perkara jahat yang berlaku tu Allah yang buat, tapi Allah tidak kehendak. Pada ni. Jadi perbuatan jahat tu datang dari pilihan dan perbuatan hamba sendiri yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila hamba manusia memilih dan melakukan perkara jahat, berhasil Allah yang jadikan. Mana ni? Jadi Mu'tazilah, perkara jahat perbuatan Allah tapi bukan kehendak Allah. Perbuatan Allah, Allah yang buat, tapi bukan kehendak Allah. Ada ni. Jadi kita kehendak Allah qadar. Perbuatan Allah qadar. Ini jalanan Maturidi. Jadi Mu'tazilahnya perkara jahat bukan datang dari qadar Allah, tapi datang dari qada Allah. Mana Allah yang buat, Allah yang beri bekah. Perbuatan jahat berlaku tu Allah yang buat, Allah yang bekah. Tetapi Allah tidak menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, mari mana perbuatan jahat? Kita yang memilih sendiri, kita yang melakukan sendiri. Allah tidak kehendak, tapi Allah tahu. Allah tahu pada sedia kala hamba ni akan pilih dan buat perkara jahat. Allah tahu, tapi Allah tidak kehendak. Kemudian apabila seseorang pilih dan melakukan perkara jahat, berhasil, Allah yang jadikan. Allah yang jadikan, tapi Allah tidak kehendak. Ini Mu'tazilah. Kita ahli sunnah ke semua datang daripada kehendak dan perbuatan Allah, baik ataupun jahat. Ni panjang pula nak bicara ni. Hak di sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Wallahu a'lam.